Tuan Dipertua, saya mengucapkan tahniah kepada kerajaan kerana telah meletakkan penghapusan rasuah sebagai antara anjakan utama dalam dokumen KSP RMK ini. Sudah tentu saya menyokong penuh anjakan utama ini. Cuma apa yang rakyat bangkitkan ialah bagaimana dengan prinsip pelaksanaannya. Itu persoalan. Adakah secantik lakaran perancangan dalam senarai anjakan utamanya atau menghapuskan rasuah sekadar slogan kerajaan madani tetapi pengamalannya jauh langit dari bumi? Tidak guna jika kita mempunyai perancangan yang cantik di atas kertas tetapi amalannya di alam realiti ibarat suci dalam debu. Malah keseluruhan dokumen KSP RMK ini kurang nilainya jika perasuah dibebaskan. Jangan tangan kiri melawan rasuah tetapi tangan kanan membela perasuah. Tuan Yang Dipertua, fokus utama perbahasan saya adalah mengenai soal federalisme, iaitu hubungan persekutuan dengan negeri. Saya mengharapkan agar kita dapat meletakkan satu garisan sempadan berpolitik yang jelas. Sewajarnya setiap agenda pentadbiran, dasar serta polisi berkerajaan dibangunkan secara kerajaan dengan kerajaan, bukan memilih warna politik yang sama. Saya meneliti satu tajuk khusus dalam soal keterangkuman wilayah yang seimbang, iaitu pada bab 5. Menuju ke arah wilayah yang seimbang, dinyatakan di sini bahawa 28.7 bilion atau 51.3% daripada keseluruhan peruntukan bagi perbelanjaan pembangunan asas diagihkan kepada 6 negeri yang kurang berkemampuan. Saya mohon kerajaan memperincikan jumlah yang diperuntukkan khusus kepada negeri Kedah dan dinyatakan sama ada peruntukan tersebut adalah projek sambungan atau projek yang baru. Saya mengharapkan agar kerajaan turut mempertimbangkan peruntukan pembangunan kepada projek-projek baru yang diutarakan daripada kerajaan negeri, tidak sekadar peruntukan kepada projek sambungan. Tuan Dipertua, seharusnya kerajaan memberikan layanan yang sama adil kepada semua negeri-negeri yang ada, khususnya kepada negeri-negeri pembangkang. Kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan seolah-olah mahu meminggirkan pentadbiran negeri di bahagian utara, khususnya hanya disebabkan oleh perbezaan parti politik, menggambarkan sikap tidak matang sesetengah pimpinan kerajaan persekutuan. Saya yakin rakyat meneliti setiap tindakan, kenyataan dan cemuhan yang dibuat oleh setengah pihak. Apakah hak memilih rakyat dalam sebuah sistem demokrasi tidak lagi dihormati oleh gabungan parti yang kononnya demokratik? Tuan Dipertua, baru-baru ini Menteri Ekonomi mengeluarkan kenyataan bahawa negeri-negeri membangun tidak mempunyai perancangan ekonomi tersendiri meskipun diberikan peruntukan pembangunan yang tinggi. Saya ingin jelaskan bahawa kenyataan negeri-negeri membangun tidak mempunyai perancangan ekonomi yang baik sebenarnya sama sekali tidak berasas sedikit pun. Apakah hujah dan justifikasi seorang menteri mengeluarkan ucapan sedemikian rupa sedangkan beliau sendiri hadir dalam satu program kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kedah sebelum ini? Saya ingin jelaskan di sini bahawa kami di Kedah sebagai contoh mempunyai plan perancangan pembangunan ekonomi yang tersendiri, iaitu Plan Kedah 2035. Kerajaan Negeri Kedah sedang berusaha sedaya upaya memastikan setiap yang dirangka dalam Plan Kedah 2035 ini direalisasikan sepenuhnya. Jadi, bagaimana Menteri Ekonomi boleh mengeluarkan kenyataan negeri-negeri tertentu khususnya seperti negeri Kedah tidak mempunyai perancangan ekonomi yang berstrategik? Apakah beliau sekadar membaling batu, sembunyi tangan dan tidak berpijak pada fakta dan realiti yang ada di depan mata? Tuan Yang Dipertua,
Saya ingin menyentuh juga soal yang berkait dengan pembinaan lapangan terbang atau KSP yang terangkum di bawah projek Kedah Aerotropolis. Kami telah menyatakan pendirian yang jelas bahawa Kedah bersedia untuk membentangkan perancangan terkini projek KSP untuk diteliti oleh pihak Kerajaan Persekutuan. Oleh sebab itu, surat resmi telah dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan menggambarkan keseriusan Kerajaan di Kedah dan KSP Holding untuk mengangkat projek ini ke tengah. Tetapi apa bentuk layanan diterima, saya kira masih mendukacitakan. Lebih malang lagi, pihak kementerian yang bertanggungjawab memberi ulasan dan pandangan bukan pada kerangka projek terkini, sedangkan sudah beberapa kali dijelaskan bahawa perkhidmatan kargo yang cuba ditawarkan oleh KSP berbeza dengan kargo yang sedia ada dan beroperasi di KLA. Isunya bukan soal apa plan kita, tetapi ketidaksediaan Kerajaan Persekutuan untuk mendengar. Sedangkan isu yang kita bangkitkan ini juga adalah merupakan soal masa depan negara kita. Tuan Dipertua, di hujung perbahasan ini saya ingin menyentuh beberapa perkara berkaitan dengan kawasan parlimen saya, kawasan Pokok Sena, yang memohon agar dipertimbangkan oleh kerajaan yang juga ada kaitan dengan RMK ini. Pertama, saya mohon untuk dipertimbangkan sebuah IPD di kawasan parlimen Pokok Sena, serta dalam masa yang sama menambahkan jumlah anggota di kawasan ini. Saya dimaklumkan anggota yang sedia ada hanya lingkungan 13 orang anggota sahaja, yang sudah tentu tidak cukup untuk menampung sebuah kawasan parlimen yang seluas ini. Bahkan tapak untuk pembinaan IPD ini sebenarnya telah tersedia, hanya menunggu kelulusan dan peruntukan dari Kerajaan Persekutuan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon mencadangkan supaya sebuah wisma pentadbiran persekutuan yang berpusat boleh diwujudkan di Parlimen Pokok Sena. Ini bagi memudahkan segala urusan yang berkaitan dilaksanakan. Apa yang menyedihkan, sebagai contoh, bangunan untuk pejabat agama juga tidak tersedia di Parlimen ini sejak sekian lama. Yang ada hanyalah bertaraf sewaan. Sedangkan pelbagai urusan rakyat turut melibatkan pejabat agama itu sendiri. Yang ketiga, isu projek menaik taraf jalan dari persimpangan Jalan Langgar ke persimpangan Kepala Batas. Saya dimaklumkan projek pengambilan tanah telah selesai sejak tahun 2007 lagi, yang menelan kos lebih daripada 600 juta. Namun sehingga kini status pembinaannya masih tergantung selama 15 tahun. Jalan ini amat diperlukan bagi mengatasi masalah trafik di laluan yang berhampiran dengan Hospital Sultanah Bahiyah. Jadi saya mohon agar ketiga-tiga perkara khusus yang saya bangkitkan, khusus untuk parlimen saya di Pokok Sena, mendapat perhatian dari Kerajaan Persekutuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.